Saudara, kes COVID-19 di Malaysia diramal meningkat lebih 8,000 jangkitan setiap hari bulan depan sekiranya prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi rakyat. Menerusi graf yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan KKM, ia menggambarkan trend peningkatan yang mengunjurkan lebih 8,000 kes bermula 13 Mei hingga 6 Jun. KKM dalam Facebook rasminya memaklumkan kadar kebolehjangkitan tersebut pada jangkaan mengikut kes harian meningkat kepada 1.14 R0. Mengikut negeri pula, Perak mencatat kadar kebolehjangkitan tertinggi 1.32, diikuti Terengganu 1.29 dan Kedah 1.22. Sehubungan itu, KKM menasihati orang ramai untuk mengamalkan langkah penjagaan SOP dalam menyambut Aidilfitri. Sentiasa pakai pelitup separuh muka, jaga penjarakan fizikal dan duduk di rumah serta hanya keluar jika perlu. Sebanyak 4,190 kes sembuh COVID-19 direkodkan hari ini, mengatasi kes baharu 4,113. Ini kali pertama kes sembuh mengatasi kes baharu sejak 7 April lalu. Selangor masih mencatat kes tertinggi dengan 1,269 kes, diikuti Sarawak dengan 533 kes dan Kelantan 371 kes. 34 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,822. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Selepas Malaysia melaksanakan PKP 3.0, negara jiran seberang tambak Singapura juga akan mengambil pendekatan serupa dengan memperketat peraturan untuk mengekang peningkatan jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti bermula 16 Mei hingga 13 Jun. Pengerusi bersama pasukan petugas pelbagai Kementerian MTF Gan Kim Yong berkata, walaupun pada 8 Mei lalu Singapura telah mengambil langkah berjaga-jaga, masih terdapat peningkatan kes komuniti. Dalam sidang media secara maya, beliau berkata MTF akan beralih kepada sekatan bersasar yang lebih ketat, termasuk saiz kumpulan yang dibenarkan hanya 2 orang berbanding 5 sebelum ini. Restoran pula hanya dibenarkan menyediakan perkhidmatan pembungkusan dan penghantaran. Baru-baru ini, Singapura melaporkan kluster baharu di Terminal 3 Bandar Changi dengan jumlah 46 kes setakat ini. Selain itu, sejak 2 minggu lalu, jangkitan telah dikesan membabitkan kluster pihak berkuasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, Hospital Tan Tock Seng, Pusat Rawatan Komuniti Tuas Selatan dan Terminal Pasir Panjang. Sehingga tengah hari semalam, kes di Singapura berjumlah 61,453 dan 11 kluster. Sejak semalam, Singapura sudah menyuntik lebih 3.2 juta dos vaksin COVID-19. Saudara, jika anda bersedih kerana tidak dapat pulang berhari raya di kampung susulan pelaksanaan PKP 3.0, apa kata kita lihat sejenak pengorbanan petugas barisan hadapan, khususnya doktor dan jururawat. Mereka bukan saja tidak dapat beraya bersama keluarga di rumah, malah terpaksa bertugas 24 jam di hospital demi menyelamatkan negara daripada COVID-19. Bagi jururawat, keseronokan menyambut 1 Syawal tiada makna bagi mereka kerana tugas membendung penularan COVID-19 jauh lebih penting. Pada masa sama, apa yang menjadikan harapan mereka kepada anda adalah jangan tolak vaksin kerana vaksin salah satu cara mengembalikan semula rakyat Malaysia kepada kehidupan normal. Ya, ia sekaligus mengurangkan beban pasukan petugas barisan hadapan.
Kita ikuti laporan wartawan Mohan Cinasami yang menyelami perasaan dan harapan jururawat di Hospital Selayang Selangor. Sedih, pilu dan menahan rindu. Itulah yang boleh digambarkan di setiap wajah jururawat dan petugas perubatan di Hospital Selayang walaupun perlu bertugas di Hari Raya Aidilfitri. Namun, tidak ramai yang mampu menyelami perasaan mereka di sebalik rasa sedih dan rindu kepada kaum keluarga di kampung halaman mereka. Tetap melontarkan senyuman dan memberikan peringatan terbaik kepada pesakit mereka sebagai amanah yang terpikul di bahu. Termasuk tahun ini, sudah 3 tahun saya tidak balik berhari raya bersama dengan keluarga di kampung. Saya juga amat rindu kepada ibu bapa saya, keluarga saya, adik-beradik saya. So, saya harap kes makin berkurang dan kami frontliner dapat pulang ke kampung untuk bertemu dengan keluarga kami. Saya dah hampir 3 tahun tak dapat balik beraya di kampung. Semestinya saya rindukan mak saya, ayah saya, rindukan masakan mak saya, rendang di pagi raya, tabir di masjid bersama-sama dengan keluarga lain. Hanya apa yang dapat saya lakukan hanyalah video call, hanya berhubung melalui telefon sahaja. Pada masa sama, seperti Barisan Hadapan yang lain, mereka berharap agar rakyat tidak menolak pengambilan vaksin demi melindungi diri dan orang sekeliling. Malah, ia juga boleh memastikan sistem kesihatan negara terus beroperasi dengan baik. Vaksin adalah salah satu cara untuk kita melindungi diri kita dan juga melindungi semua rakyat di luar sana. Kerana kita jaga kita melindungi kita dan semua rakyat. Terutamanya kami sebagai frontliner terpaksa berhadapan dengan kes-kes COVID yang datang yang pada asalnya kami tak tahu status pesakit yang sampai di tempat kami. Jadi sekiranya semua rakyat Malaysia mengambil vaksin sedikit sebanyak, kita boleh membantu untuk mengurangkan dan memutuskan rantaian COVID-19. Saya ingin mensyorkan semua orang awam, terutamanya rakyat Malaysia, untuk pengambilan vaksin kerana pengambilan vaksin ini sangat penting untuk anda dan juga keluarga anda juga. Dengan pengambilan vaksin juga, kadar kebolehjangkitan boleh dikurangkan termasuk tanggungjawab berat serta meletikan yang digalas oleh Barisan Hadapan. Justru, tidak wujud alasan mengapa perlu tolak pengambilan vaksin. Walaupun kita mempunyai hak untuk menolak pengambilan vaksin, sedarkah kita sebenarnya sedang membahayakan diri, keluarga dan negara termasuk Barisan Hadapan? Beginilah keadaan Barisan Hadapan yang bertugas walaupun di hari raya ini. Kita boleh lihat sendiri pengorbanan mereka memang tidak ternilai. Apa yang kita boleh membantu mereka adalah kita tidak harus menolak pengambilan vaksin. Kerana dengan pengambilan vaksin, kita bukan sahaja dapat melindungi diri kita, tetapi juga kita dapat melindungi orang sekitar kita, termasuk golongan Barisan Hadapan ini. Selain kita dapat mengurangkan beban mereka dalam membentras penularan wabak COVID-19. Mari kita sama-sama membantu mereka. Mohan Cinasami, Berita RTM. Kita beralih ke perkembangan selanjutnya. Aliran trafik di beberapa pintu masuk dan keluar ibu negara lancar pada hari kedua cuti umum Aidilfitri. Kadar pematuhan SOP warga kota termasuk larangan rentas daerah dan negeri berada pada tahap memuaskan. Ikuti laporan wartawan Jalberta Robert yang meninjau sekatan jalan raya SJR di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Lebih 13 sekatan jalan raya atau SJR dilakukan oleh pihak PDRM meliputi kawasan Kuala Lumpur dan Selangor
demi larangan rentas negeri dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan tinjauan kami di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus sejak pagi tadi mendapati keadaan trafik agak terkawal dan kenderaan yang merentas negeri merupakan mereka yang mempunyai surat kebenaran atas urusan kerja dan juga kenderaan perdagangan yang membawa bekalan barangan pengguna. Setakat jam 10 pagi tadi juga pihak polis melaporkan hanya terdapat 2 buah kenderaan sahaja diarahkan untuk berpatah balik kerana tiada surat kebenaran. Berbeza di Lebuh Raya Persekutuan, SJR bertempat berdekatan pintu gerbang Kota Darul Ihsan, lokasi sempadan Kuala Lumpur, Selangor. Keadaan lalu lintas lebih sibuk dengan kesesakan hampir 1 km di kedua-dua arah. Kebanyakan pengguna merupakan mereka yang bekerja di Kuala Lumpur dan menetap di bandar-bandar sekitar jajaran Lebuh Raya Persekutuan termasuk Petaling Jaya, Shah Alam dan Subang Jaya. Sama seperti di Tol Sungai Besi, kadar pematuhan SOP orang ramai agak memuaskan akur sekiranya diarahkan untuk berpatah balik. Lebih 400 anggota dari pelbagai jabatan PDRM Kuala Lumpur dan Selangor ditugaskan memantau SOP PKP sempena Aidilfitri kali ini. Orang ramai juga dinasihat agar turut sama membantu dengan melaporkan sebarang aktiviti melanggar SOP di kejiranan mereka kepada polis. Laporan Jabatan Robert untuk Berita RTM. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Kampung Lubuk Redan Alo Gajah, Melaka. PKPD turut dilaksanakan di Lorong 2 Kampung Kongsi 8, Tawau, Sabah. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan media memaklumkan pelaksanaan PKPD itu bermula 16 sehingga 29 Mei. Dalam pada itu, PKPD di SMK Madai Kunak, Sabah yang dijadual tamat hari ini dilanjutkan sehingga 28 Mei. Manakala PKPD Kampung Bergosong Tawau, Sabah ditamatkan esok. Berpanas dan berhujan meredah ombak bergelora, rutin biasa bagi Wira Samudra dalam mengawal perairan negara. Tugas yang diamanah dilaksana penuh tanggungjawab bagi mengekang pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti. Ikuti laporan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun sempena setahun pelaksanaan Ops Benteng. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM antara yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan Op Benteng. Menyelami tugas sebenar mereka, kami berkesempatan mengikuti pelayaran sehari dengan menaiki kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM KD Gagah Samudra. Bagi Sektor 5 yang merangkumi perairan Selangor, sebanyak 13 kapal TLDM yang melibatkan 1,392 warganya telah diatur gerak bagi membuat rondaan di perairan Selangor. Lebih 248 rondaan telah dilakukan. Mengikut pecahan, 181 pemeriksaan kapal telah dijalankan, 25 tangkapan dibuat dan 42 pengusiran telah dilakukan. Selangor mencatatkan jumlah kes tangkapan yang tertinggi di Malaysia ketika ini dan kebanyakan kes di Selangor ini adalah melibatkan aktiviti cubaan menceroboh yang dilakukan oleh pendatang asing tanpa izin ini, yang mana mereka cuba masuk melalui jalan laut, sama ada mereka menggunakan bot nelayan tempatan ataupun bot nelayan asing. Pegawai Memerintah KD Gagah Samudra, Komander Muhammad Kamal Irfan Hassan Sabri berkata, TLDM akan sentiasa mengoptimumkan operasi setiap aset yang dimilikinya dalam menentukan kesiapsiagaan di tahap yang tertinggi. Bagaimanapun TLDM dan agensi penguatkuasaan yang lain, kita kekal siap siaga untuk memastikan anggota, untuk memastikan peralatan kita berada di tahap kesiagaan yang tertinggi bagi membolehkan kita beroperasi dan mengoperasikan peralatan di kawasan yang terdedah dengan ancaman parti ini dengan baik. Merentas samudera di kala bertugas sepanjang Ramadan dan Aidilfitri merupakan satu kebiasaan buat warga TLDM.
Biarpun terpaksa berjauhan daripada keluarga, mereka kental dalam mengutamakan tanggungjawab memelihara keselamatan perairan negara. Banyak sangat, tapi ada perbezaan pun kita akan tetap teruskan tugas-tugas kita dekat laut lah. Walaupun apa dengan apa, kita akan cuba hadapi dengan baik lah. Dikala virus jahat menyerang bumi dan menakluki manusia, janji sang perwira dalam mempertahankan perairan negara terus diperkasa. Terima kasih kepada anda wira-wirawati negara. Siti Farah Nadia Fazlun, Berita RTM. Konflik di Asia Barat memuncak. Rejim Zionis menggegarkan Gaza dengan serangan udara dan tembakan artileri. Serangan itu dilancarkan kononnya sebagai tindak balas terhadap tembakan roket dari kawasan yang ditadbir Hamas. Serangan itu menyebabkan beberapa rumah di Gaza musnah atau rosak teruk. Sehingga kini konflik berkenaan sudah meragut nyawa lebih 100 penduduk Palestin. Sementara itu, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan mengadakan mesyuarat secara maya Ahad ini. Ia bagi menyuarakan kebimbangan terhadap ketegangan konflik antara rejim Zionis dengan Palestin. Sesi perbincangan sepatutnya diadakan hari ini. Namun, Amerika Syarikat meminta sesi itu ditangguhkan bagi memberi ruang kepada rundingan diplomasi. Tunisia, Norway dan China ia meminta sidang tergempar itu diadakan hari ini bagaimanapun bersetuju ia diadakan pada Ahad. Gabungan Kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO dikenali sebagai My Aqsa Defender menyasarkan dana 10 juta ringgit bagi menyalurkan bantuan kepada Palestin. Setakat ini, sebanyak 2 juta ringgit berjaya dikumpulkan dan usaha berterusan bagi mencapai tujuan murni itu sedang kiat dijalankan. Pengasas Persatuan Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman memaklumkan usaha sebegini penting dalam memastikan agihan bantuan dapat disalurkan secara berterusan merangkumi bantuan kecemasan, bantuan jangka masa sederhana dan panjang. Dana sebanyak RM1 juta telah pun disalurkan bagi memenuhi keperluan membaik pulih klinik Al-Aqsa yang terjejas, di samping memastikan stok ubat dan juga keperluan rawatan kecemasan sentiasa tersedia, termasuk alatan seperti ventilator bergerak. Sebahagian daripadanya juga telah dimanfaatkan untuk bantuan kewangan segera kepada Murabitin Al-Quds, bayaran kos guaman mereka yang telah ditangkap sama ada di dalam insiden Al-Aqsa atau perkampungan Syekhul Jarrah, serta kafalah sara hidup penduduk Kota Lama Al-Quds. Beliau memaklumkannya menerusi sidang media khas sempena pelancaran My Aqsa Defender secara maya. MyCar bakal perluas perkhidmatan ke Indonesia tahun ini. Paparannya dalam segmen ekonomi. Terus setia bersama Berita Perdana. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs. Rancang kerja yang barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Bersua kembali. Pengendali syarikat e-hailing MyCar bakal memperluas perkhidmatannya ke Indonesia tahun ini. Pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya, Noah Maidin, menjangkakan 10,000 rakyat Republik itu akan mendaftar sebagai pemandu MyCar. Beliau optimis syarikatnya itu mampu bersaing dengan syarikat e-hailing sedia ada di negara itu. Saya dah bagi tahu dengan staf saya target sebelum lebaran, saya cakap. Sebelum lebaran, sebelum Hari Fitri ini kita nak dah mula adakan pengiklanan di sana.
Dan kami pun target permulaan pemandu yang berdaftar dengan kami lebih kurang dalam 5 ke 10 ribu. Permulaan lah. 5 ke 10 ribu di Indonesia itu terlampau kecil. Beliau yang ditemui RTM turut menyatakan MyCar akan menguasai pasaran Asia terlebih dahulu sebelum bergerak ke peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, aplikasi syarikat e-hailing itu yang dikenali sebagai MyCar 3.0 kini menyediakan pelbagai perkhidmatan pengguna meliputi sistem ganjaran. Extension pada MyCar Super App. MyCar Super App dia cecah hampir 300,000. 300,000 dan sebenarnya untuk kita muat turunkan dengan jumlah yang lebih ramai, kita akan buat pengiklanan. Tapi secara keseluruhannya database yang MyCar telah ada setakat ini hampir 5 juta. Lebih 1,000 peniaga telah menyertai kempen Deals Near Me sejak diperkenal pada 14 April lalu. Kempen yang diperkenal platform e-dagang itu memudahkan pengguna Shopee Pay mencari tawaran terbaik yang sedia ada di kawasan berhampiran mereka. Ketua Shopee Pay, Alain Yi berkata, Deals Near Me memberi peluang kepada perniagaan yang tidak beroperasi secara dalam talian untuk mempromosi produk dan perkhidmatan kepada pengguna platform Shopee. Peniaga boleh menawarkan pelbagai diskaun dalam bentuk voucher Shopee Pay dan pengguna boleh mendapatkannya menerusi Shopee. Voucher itu boleh digunakan di premis perniagaan yang berdekatan dengan lokasi pengguna. So the 100,000 customers, I think, was in very early April, and we launched this service at the end of March. Since then, we have now recorded around 300,000 customers using this service. I will see this by May, is it? By May, yes. And this includes both big merchants like brand name merchants like Gongcha, and also some of the smaller merchants. Tambah beliau, kempen ini mampu membantu peniaga yang mula menerima kekurangan pelanggan disebabkan sekatan pergerakan yang baharu diumumkan kerajaan. Beliau ditemui pada kesempatan melanggar SOP ditetapkan. Polis mempertingkat rondaan dan akan melawat ke rumah anda pada bila-bila masa. Sejauh manakah tahap pematuhan SOP orang ramai? Tinjauan Ravin Sanmugam bersama Polis Diraja Malaysia PDRM di sekitar daerah Gombak ada perinciannya. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak melancarkan satu operasi pematuhan SOP di sekitar daerah Gombak. Tujuannya bagi memastikan tidak ada individu yang melanggar SOP ditetapkan. Fokusnya juga untuk memastikan larangan ziarah rumah ke rumah sempena Aidilfitri ini dipatuhi. Tinjauan ini mengambil masa selama 3 jam bersama Ketua Polis Daerah IPD Gombak dan akhirnya 10 kompaun dikeluarkan terhadap individu yang melanggarnya. Mari kita sama-sama saksikan. Secara keseluruhannya kita dah dapat lihat tadi dalam tempoh beberapa jam kita melakukan operasi, pematuhan secara keseluruhannya agak memuaskan di mana kebanyakan masyarakat di kawasan tadbiran daerah Gombak ini mematuhi SOP Aidilfitri. Namun setelah kita bergerak membuat lagi rondaan di kawasan-kawasan di Rawang, ini adalah kawasan Rawang, Taman Kampung Kenanga. Kita dapati sebuah rumah tadi ada melakukan ziarah Aidilfitri dari kawasan lain di mana 2 keluarga telah hadir ke rumah ini melakukan ziarah. Dan sehubungan dengan itu tindakan kompaun telah dikenakanlah terhadap 2 keluarga yang kunjung dan juga tuan rumah kerana membenarkan ataupun telah melanggar SOP Aidilfitri pada kali ini. Okey, destinasi seterusnya setelah kita ke destinasi yang pertama tadi, kita telah kompaun seramai 3 orang, seorang tuan rumah dan 2 tetamu. Dan tidak jauh dari lokasi yang pertama, kita telah ke Rawang Perdana. Kita dapati ada sebuah rumah juga telah mengadakan ziarah ataupun membuka ziarah kepada tetamu. Seramai 7 tetamu dari pelbagai kawasan telah hadir ke rumah ini. Kita telah kompaun 7 orang tetamu dan manakala tuan rumah seorang.
Jadi jumlah kompaun dia ada 2 lokasi adalah sebanyak 10. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa mematuhi arahan SOP yang ditetapkan. Anda Wira Negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Fikiran terus melayang jauh ke kampung halaman saat selesai menduduki kertas peperiksaan akhir. Pastinya kerinduan berhari raya kian menghimpit bagi semua pelajar yang berjauhan dengan keluarga mereka. Namun apakah daya ketika menunggu detik itu, warga Maktab Rendah Sains Semara MRSM Pengkalan Hulu Perak terpaksa pasrah. Hasrat itu tidak mungkin jadi kenyataan ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD. Ikuti laporan wartawan Norain Abu Bakar yang meninjau keadaan semasa di sekolah berkenaan. Laporan pelaksanaan PKPD bermula 1 Syawal semalam, 770 pelajar dan guru termasuk pengetua berkampung dan berhari raya di MRSM Pengkalan Hulu ini. Rasa hiba itu dapat saya rasai walaupun baru melangkah ke hadapan pintu masuk MRSM ini. Namun, kenyataan itu perlu dihadapi demi keselamatan semua dan sambutan Hari Raya tetap diraih dengan senyum tawa bersama rakan-rakan di samping sambutan yang dibuat oleh pihak pengurusan sekolah. Walaupun beraya dalam keadaan sedih dan sendu, kami tetap gembira beraya dengan rakan-rakan. Makan dan minum kami tetap terjaga dengan baik. Terima kasih kepada pihak Muafakat dan pihak MRSM Pengkalan Hulu. Tidak lupa juga kepada pihak Majlis Keselamatan Negara kerana telah menjaga kami semasa pandemik ini. Harapan kami, ibu bapa tidak risau dan gusar dan sentiasa mendoakan kesejahteraan kami. Bagi ibu bapa pula, situasi ini diterima dengan hati terbuka kerana menyedari kepentingan di sebalik pelaksanaan PKPD berkenaan. Ada ibu bapa yang rasa tertekan sebab baru sajalah kita cuti, diberi cuti 7 bulan nak sambut Hari Raya. Ada yang menangis dalam telefon bagi tahu dan Muafakat ambil tindakan satu, tapi kita kena terima hakikatlah keadaan anak-anak di sini. Tapi setelah beberapa hari ini alhamdulillah mak ayah dia dapat terima keadaan anak-anak di sini, insya-Allah. Segi keadaan masa yang ada, Muafakat sentiasa berdiri di belakang tuan-tuan dan puan demi kesihatan dan kejayaan anak-anak untuk memerangi COVID di sini, insya-Allah. Setakat ini seramai 860 guru dan pelajar telah disaring. Daripada jumlah itu, 770 dikuarantin di MRSM tersebut, manakala selebihnya dihantar ke PKRC Stadium Indra Mulia Ipoh. Bagi memastikan kebajikan mereka, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB turut diaktifkan. Kiranya ibu bapa ingin memberi ataupun menghantar makanan kepada anak-anak beliau, perkara ini tidak dibenarkan. Kerana pihak kita telah menyediakan pusat PKOB ataupun PKOB yang mana PKOB ini memainkan peranan besar dalam menghantar makanan, menyediakan makanan kepada pelajar dan guru-guru yang dikuarantin di dalam RSM. Pusat kawalan tempat kejadian juga diwujudkan bagi memastikan keselamatan warga MRSM Pengkalan Hulu selain rondaan berkala. Laluan keluar masuk turut dikawal ketat polis dan anggota rela bagi mengekang penularan wabak. Saudara, kalau kita tidak boleh merentas negeri daerah, namun anak-anak ini tidak boleh merentas asrama. Bayangkan bagaimana mereka berhadapan dengan situasi ini di saat-saat akhir. Kita tidak mahu perkara ini terus berlanjutan. Jadi patuhilah SOP. Ingat, patuh SOP bukan kerana kita takut kepada undang-undang, tapi kita sayangkan keluarga dan diri sendiri. Selamat Hari Raya, Norain Abu Bakar, Berita RTM. Baik saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Syairul Islam Basmalah. Silakan. Atlet pemanah negara Haziq Kamarudin meninggal dunia. Dortmund julang Piala Jerman buat kali kelima. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan.
Sejarah Arena Sukan Negara hari ini dikejutkan dengan satu perkawaran sedih apabila atlet memanah negara Haziq Kamarudin meninggal dunia pagi tadi. Setakat ini punca kematian Allahyarham masih belum didedahkan. Keputusan ujian saringan COVID-19 yang dilakukan ke atas jenazah pemanah berusia 27 tahun itu telah disahkan negatif. Pihak Hospital Kajang menjalankan proses bedah siasat lebih kurang pukul 5.30 ke 6 petang. Jenazah akan dibawa pulang ke Melaka dan pengkebumian dijangka akan disempurnakan pada pagi esok. Haziq yang berasal dari Johor pernah mewakili negara di Sukan Olimpik 2012 London dan 2016 di Rio de Janeiro dalam acara berpasukan lelaki. Haziq memburu tiket Sukan Olimpik buat kali ketiga untuk layak ke Tokyo dalam acara berpasukan. Seterusnya mengikuti jejak langkah rakan sepasukan Khairul Anwar Muhammad. Suasana hiba dan pilu menyelubungi perkarangan bilik mayat Hospital Kajang dengan kelibat ahli keluarga Allahyarham. Sekitar jam 2 petang, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican dilihat tiba di Hospital Kajang. Saya fikir yang penting pada kita sekarang doakan kekuatan untuk keluarga, keluarga arwah Syira, isteri beliau, berdepan dengan hari kedua raya kehilangan suami dalam tempoh perkahwinan, bukanlah baru berkahwin panjang. Beliau arwah pun baru berusia 27 tahun. Kan? Let us be a responsible citizen. Turut kelihatan Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Nozar Zakaria, pegawai-pegawai Majlis Sukan Negara termasuk Ketua Pengarahnya Datuk Ahmad Sapawi Ismail dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara Ahmad Faizal Mat Ramli. Saya selalu katakan tanpa atlet siapalah kita, ya, sebagai pentadbir sukan, sebagai mereka-mereka yang berada dalam industri sukan, kerana mereka inilah the unsung hero and also the hero yang sering tanpa komplain, tanpa merasa orang kata apa, berputus asa, sentiasa berada untuk memperjuangkan jalur gemilang ataupun maruah negara. Tidak ketinggalan pengurusan tertinggi Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia Datuk Abdul Hamid Hassan, Ketua Jurulatih Skuad Memanah Kebangsaan Lee Jae Hyung dan rakan-rakan sepasukannya. Kami warga Memanah telah kehilangan seorang atlet yang mana kita harapkan beliau akan dapat melayakkan diri ke Olimpik. Dan sebenarnya beliau telah 2 kali layak ke Olimpik. Ini untuk kali yang ketiga, tapi bila jadi berita ni kita semua warga Memanah berasa sedih, ya, dan kami ingin mengucapkan salam takziah kepada semua keluarga beliau dan juga isteri beliau yang berada di sini, ya. Sebab dengan Haji sudah lama, and then baru sebelum itu pun sebelum raya dengan saya rasa meeting, dia bincang dengan saya, dia nak betul-betul nak cuba kali ini, dia beritahu saya macam ini, and then kita nak cobakan buat balik kena betul-betul macam ini, dan hari ini tiba-tiba macam ini, susah nak cakap. Arena Sukan Tanah Air kehilangan seorang lagi permata berharga Olimpian dan juga atlet memanah negara, Haziq Kamarudin. Menurut seorang ahli keluarganya yang enggan dikenali, pemanah recurve berusia 27 tahun itu rebah di rumahnya di Kajang selepas menunaikan solat subuh. Beliau kemudian digegaskan ke Hospital Kajang namun disahkan meninggal dunia sejurus tiba di hospital itu. Haziq yang berasal dari Johor pernah mewakili negara ke Tamasya Olimpik sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2012 di London serta 2016 di Rio. Allahyarham ketika ini dalam misi membuat penampilan hat-trick dengan mengejar slot kelayakan ke Tamasya berkenaan di Tokyo Julai depan. Haziq memulakan karier sukan memanah pada 2005 dan melakukan penampilan pertama di pentas antarabangsa pada 2011. Allahyarham pernah meraih pingat emas pada kejohanan memanah Asia 2011 di Tehran serta dinobatkan olahragawan negeri Johor pada tahun sama. Pada 2013, beliau turut terpilih menerima anugerah atlet remaja terbaik pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia selain memenangi 4 pingat emas dan 2 perak sepanjang penyertaannya di Sukan C sejak edisi 2011 hingga 2019. Allahyarham meninggalkan seorang balu yang juga bekas atlet memanah, Syahira Abdul Halim. Kami dari meja sukan RTM mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Al-Fatihah.
Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga atlet memanah dan Olimpian Negara Haziq Kamaruddin. Seri Paduka Baginda turut berduka cita dan menzahirkan rasa sedih atas pemergian Olimpian Negara itu serta berharap seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook rasmi, Seri Paduka Baginda amat menghargai khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham sebagai atlet negara dan menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada dunia sukan tanah air. Seri Paduka Baginda mendoakan agar roh Allahyarham dicuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solihin. Saudara, selepas lebih 20 tahun ditubuhkan, Persekutuan Baseball Malaysia BFM buat julung kalinya bakal mempunyai penaja rasmi bagi pasukan baseball kebangsaan. Presidennya Zazali Husin berkata, penajaan selama 2 tahun daripada sebuah jenama terkenal itu akan diumumkan secara rasmi dalam masa terdekat. Jelas Azali, penajaan itu melibatkan pakaian rasmi pasukan kebangsaan, pakaian kejohanan dan juga kit training. Beliau gembira dengan perkembangan ini, memandangkan sudah ada beberapa pihak yang mula memberi perhatian terhadap sukan baseball tanah air. Jelas yang dapat kita katakan bahawa kepercayaan pada badan-badan korporat dan jana-jana bersukan terhadap sukan masa depan sukan baseball negara, dan saya rasa ini adalah satu tanda yang amat baik untuk perkembangan baseball tanah air, dan kita akan terus mengekalkan kecemerlangan dan pengurusan yang mantap untuk mendapat terus kepercayaan daripada badan-badan korporat yang lain, insya-Allah. Sazali juga mengakui pandemik COVID-19 sedikit sebanyak merencatkan perkembangan sukan baseball tanah air. Namun, beliau dapat menggunakan masa tersebut untuk menyelesaikan beberapa kemelut dalam persatuan, antaranya menyelesaikan hutang lapuk dengan Majlis Olimpik Malaysia selain memperbaiki hubungan dengan badan-badan antarabangsa seperti BFA dan WBSC. Pemain bowling negara Siti Safiah Amirah Abdul Rahman berharap kehadiran Syawal kali ini dapat memberi sinar baharu untuk menggegarkan arena bowling antarabangsa. Selepas hampir setahun setengah tidak dapat menyertai sebarang kejohanan peringkat antarabangsa, atlet berusia 30 tahun itu berharap situasi COVID-19 akan pulih dalam masa terdekat. Siti Safiah yang juga bekas juara dunia pada 2019 mengakui agak risau sekiranya terlalu lama tidak menyertai kejohanan kompetitif. Ini kerana dia tidak mahu dirinya terbiasa dengan keadaan tersebut sehingga menjadi cabaran besar apabila turun bersaing dalam mana-mana kejohanan antarabangsa. Justru atlet kelahiran Selangor ini berharap dapat menyertai beberapa kejohanan selepas Aidilfitri ini sebagai pemanas badan sebelum beraksi di kejohanan Asia yang ditunda ke Januari tahun depan. Siti Safiah sebelum ini membawa pulang 3 pingat perak di Sukan SEA Filipina pada Disember 2019 yang menjadi kejohanan terakhirnya. Dia juga pernah menjuarai gelaran dunia dalam acara berpasukan pada 2017 ketika bergandingan dengan Shalin Zulkifli, Sin Lee Jin, Natasha Roslan dan Saidatul Afifah Badrul Hamidi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan paparan imej satelit yang terkini. Buat masa ini kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Pertama sekali, kelompok awan aktif lebih tertumpu di kawasan sekitar negeri Pahang dan juga sekitar Sabah Barat. Manakala yang kedua, kelompok awan berketinggian sederhana seperti di kawasan sekitar Sarawak Utara, dan yang terakhir sekali, kelompok awan yang berkedudukan rendah seperti di kawasan utara Semenanjung Malaysia, di negeri Perlis dan juga negeri Kedah. Terutama sekali di kawasan sekitar negeri Pahang ini, hujan boleh berterusan sehingga ke awal pagi keesokan hari, termasuklah di kawasan sekitar negeri Sabah Barat dan juga Sarawak Utara. Manakala di kawasan sekitar utara Semenanjung Malaysia ini, keadaan hujan boleh berterusan sehingga 1-2 jam lagi. Bagi pemantauan imej gemar radar yang terkini pula, kelihatan hujan di 1-2 tempat lebih terpencil di kawasan sekitar negeri Perlis, Kedah, Jajahan, negeri Kelantan seperti Gua Musang dan juga daerah Larut Matang Selama, negeri Perak dan juga daerah Kuantan, Pekan dan Rompin di negeri Pahang. Dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke lewat malam hari ini. Manakala di Sabah dan juga Sarawak pula kelihatan hujan lebat, terutama menumpuk di kawasan bahagian Bintulu, Betong, Sari Kesibu, pedalaman Kapit, Miri Limbang dan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Dan
dan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Bagi ramalan keesokan hari pula, hujan pagi dimulai di kawasan sekitar perkapalan Selat Melaka Selatan dan Selat Melaka Utara, boleh memasuki ke kawasan pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia di sini. Termasuklah di kawasan Sabah Barat dan juga Sarawak Utara, keadaan hujan lebat boleh berlaku di kawasan tersebut. Dan keadaan hujan berserta ribut petir boleh mengembang dan juga boleh meliputi hampir di kesemua tempat di negeri-negeri Semenanjung bermula pada esok hari dan juga Sarawak Barat di sini. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Bersua kembali. Saudara, menyambut Syawal bagi penduduk Kampung Ribu Kuala Kangsar, Perak tidak sah jika tiada limpahan cahaya lampu panjut berwarna-warni atau pelita dihias menerangi malam. Menerusi idea kreatif mereka, terhasillah Menara Panjut Gergasi yang menjadi tradisi saban tahun untuk memeriahkan suasana Aidilfitri. Ya, kita ikuti laporan wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi yang ke Kampung Ribu sebelum PKP 3.0 dikuatkuasakan. Aktiviti pemasangan panjut ataupun pelita merupakan salah satu tradisi Melayu yang dilakukan setiap kali menjelangnya musim perayaan. Dan tradisi ini masih lagi diteruskan oleh penduduk Kampung Ribu supaya ia tidak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Tahun ini, Masjid Selat Melaka dipilih sebagai tema mengingati zaman kegemilangan Melaka sebagai tamadun besar bertapaknya Islam di Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Menurut pengerusi Persatuan Penggemar Panjut Kampung Ribu, Amiruddin Muhammad Lazim, menara panjut yang menampung kira-kira 2,000 pelita ini mula dibina 3 bulan lalu. Tahun-tahun yang lepas kita buat di atas padang sekolah. Jadi pada tahun ini kita terpaksa buat di tempat baru ni. Jadi kita terpaksa terang, ratakan dulu. Kemudian kita kutip dan tebang buluh, bawa ke sini. Oleh kerana masalah pandemik ni, kita terpaksa hadkan kita punya pekerja. Kalau dulu 230 orang datang. Tapi oleh kerana pandemik ni, kita terpaksa hadkan 10 orang, 15 orang untuk datang dalam satu masa. Jadi oleh kerana itu kita ambil masa yang agak panjang, 3 bulan tu. Mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cenderoh, Datuk Zainul Maknur, beliau berkata ia inisiatif yang pastinya membanggakan masyarakat Kuala Kangsar. Dah tentunya rakyat Kuala Kangsar bangga dengan panjut ini, yang mana ialah panjut yang besar, yang cantik, yang perlu kita lihat dengan suasana yang lebih menarik. Aktiviti memasang panjut ini dikawal anggota rela bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi.
Okey, minta tolong jarak-jarak sikit. Terlampau rapat sangat, yang tak pakai mask tu adik. Minta tolong ni, mask pakai. Sebenarnya panjut ni tradisi orang Kuala Kangsar. Jadi saya suka meneruskan tradisi inilah, tak nak apa dia pupus lah. Jadi memeriahkan suasana menyambut Aidilfitri lah. Jadi kalau ada panjut tu lagi seronok dan sebagainya. Kemeriahan walaupun tak boleh balik kampung dan PKP ni, ada juga rasa untuk beraya tu. Ya, kalau boleh tiap tahun ada lagi lah. Kenapa perlu ada lagi tu? Sebab memeriahkan suasana hari raya. Macam teruja lah sebab kampus sendiri kan. Lepas tu dapat pengalaman yang apa yang diorang buat lah. Macam tahun lepas kan pandemik COVID-19 so tak ada. So tahun ni baru diorang buat. Macam tu. Laporan Muhammad Amir Muhammad Ruzi, Berita RTM. Ya, Fiona, sinonim dengan sambutan Aidilfitri juga. Lemang kebiasaannya dimasak berlapikkan daun pisang. Namun bagi mereka yang berasal dari pantai timur khususnya, lemang daun lerek lebih digemari. Wartawan Siti Aisyah Cik P melaporkan. Menyedari keunikan rasa dan aroma tumbuhan herba dengan nama saintifiknya Phrynium purvinum bloom, itu menjadi punca rezeki buat pemilik lemang daun lerek Arifin Zakaria. Perniagaan yang dimulakan secara kecil-kecilan 27 tahun lalu bersama isteri Zainab Rais makin berkembang sehingga mampu menjual lebih 30,000 batang lemang daun lerek setiap kali musim perayaan. Kita buat di depan mata pelanggan-pelanggan kami. Apa yang kita buat, kita tunjukkan, kita tak suruh-suruh pada pelanggan-pelanggan kami boleh tengok sendirilah apa yang kita buat, dan cuci daunnya, masuk buluhnya, cuci buluhnya, mesin kelapanya, buat rendang, semua kita tunjuk di depan pelanggan-pelanggan kami. Mengakui pandemik COVID-19 memberi cabaran buat pengusaha yang berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan ini menjadi kreatif dengan memasarkan lemang secara dalam talian. Tahun yang lepas memang suka sangatlah pasal kat sini kan tepi jalan ada orang datang beli lemang dengan parking dia, jalan jadi jam, jadi memang susahlah. Memang susah bagi kami pasal polis pun dah marah kita kan pasal lalu lintas terganggu, menghalang lalu lintas. Jadi kita cuba buat niaga secara online lah. Lepas tu memang kita buat secara online, alhamdulillah lah. Tapi orang tetap juga datang. Lebih unik lagi, lemang keluaran Arifin atau lebih mesra dipanggil Cik Ipin dihasilkan dengan 3 jenis lemang iaitu lemang asli, lemang pulut kuning dan lemang pulut hitam. Tapi saya pernah rasa sekali tahun lepas. So saya dah kata tu dah 2-3 tempat lah juga yang orang kata tu yang tempat famous yang lain saya cuba. Kemudian saya cuba dan compare dengan yang ini, saya rasa saya minat yang ini lagi lah. Satunya sebab rasa dia tu lah. Yang keduanya sebab daun lerek tu dia beza sikit daripada daun pisang biasa tu. Senang nak buka kan, senang nak tarik keluar. Rasa yang bezanya tu saya rasa lemak dia tu terasa, garamnya cukup, padatnya pun okey, cara masaknya tu pun cantik lah masuknya banding dengan lain lah. Saya suka lemang ni sebab dia lembut, perut tak berkerak, rasa sedap. Macam lemang biasa tapi dia ada rasa daun sikit lah. Daun lerek tu rasa sikit. Selain lemang, gerai Cik Ipin turut menjual pelbagai jenis rendang yang dibuat sendiri bagi memudahkan orang ramai menikmati bersama lemang. Biarpun sambutan Aidilfitri tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sambutannya perlu juga ada biarpun dalam keadaan bersederhana. Bagi mereka yang rindukan makanan tradisional seperti lemang, mungkin boleh dapatkan lemang daun lerek ini yang terletak di Greenwood Gombak sebagai pengubat rindu di Aidilfitri. Siti Aisyah Cik P, RTM.
baru-baru ini, seorang pemuda dikenali sebagai Said Muhammad Shah Hasif Said Uthman menjadi perhatian ramai apabila dia sanggup menghasilkan 30 pasang baju raya untuk digayakan isterinya sepanjang Aidilfitri ini. Lelaki berusia 29 tahun itu menyatakan dia mengambil masa 6 bulan lebih awal bagi melakukan persiapan seperti membeli kain. Tambahan pula, segala proses menghasilkan baju berkenaan dilakukan sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selain itu, Said menyifatkan tindakannya itu bukannya untuk membazir, tapi sebagai kenangan untuk isteri sekiranya dia telah tiada nanti. Perkongsian video dari pengguna TikTok Azira Azizi ini sangat menyayat hati dan mengundang sebab ramai apabila hanya berpeluang jumpa ibu di sempadan daerah. Video ini menyaksikan seorang ibu berjalan dan bertemu dengan anaknya di sempadan daerah sambil menghulurkan bakul berisi makanan. Lebih menyentuh hati, wanita tua itu berjalan kaki dalam keadaan hujan tanpa memakai payung kerana kedua-dua tangannya penuh dengan makanan. Rakaman itu turut membuatkan netizen berasa sebab. Bekerja sebagai pelayan restoran adalah tugas yang sangat mencabar. Seperti dalam video yang tular baru-baru ini, seorang pelayan restoran terpaksa menghalau seekor haiwan yang masuk ke dalam restoran tempatnya bekerja. Namun, haiwan yang tidak diundang itu bukanlah lipas atau kucing, tetapi seekor biawak besar. Video tersebut meraih jutaan tontonan menunjukkan pelayan wanita berkenaan menarik biawak tersebut pada ekornya dan mengheret haiwan itu keluar. Saudara, berita perdana edisi Jumaat 2 Syawal berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuh SOP Hari Raya untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Duduk di rumah dan ceriakan Aidilfitri anda dengan menonton pelbagai rancangan menarik di TV RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sejak dahulu